welcome back to another episode of Sembang Tepi Pentas bersama saya Atira Aiman as your host. So I hope you guys are doing great today. And untuk pengetahuan korang yang mana belum tahu lagi, a friendly reminder, episod Sembang Tepi Pentas akan bersiaran di YouTube channel UiTM Terengganu di YouTube channel Kerabat Kebudayaan UiTM Terengganu. So, pada korang yang belum subscribe, yang belum tekan lagi button notification tu, make sure korang subscribe and tekan dulu before kita dive into another film hari ni. So, untuk hari ni, kita ada 2 tetamu istimewa. And kali ni kita bawa lelaki. Dan mereka merupakan pelajar baru, which is pelajar diploma. Diorang baru je masuk kampus baru-baru ni, semester 1. So, in the studio today we have Izham and Afif. Hi korang, thank you so much sebab datang sini. So, korang boleh perkenalkan diri korang dulu? Izham? Okay. Hai, saya Haziq Izham tapi dipanggil Izham. Saya baru masuk bulan lepas pada 24 bulan 9. Intake baru ni lah kan? Intake baru ni lah. Okay. And I must say lah, first week ni saya macam tak expect pun yang uni ni amazing gila sebenarnya. Sebab dia puji dulu guys. Okay, apa yang amazing sangat tu? Sebab saya tengok kan Gemir kan di kawasan yang dalam sikit kan. Saya ingat lama lah tapi dia punya facility tu okay, memang boleh diguna. Like orang kesini macam MPP semua sini semua baik-baik semua. Tak adalah yang pandang pelik-pelik. Maksudnya so far experience kau sepanjang first time masuk uni ni okey lah. Okey. Okey. Kau daripada mana? Daripada Gumusang, Kelantan. Daripada Gumusang. Okey. Ambil course? Investment analyst. Oh, so far susah tak? So far okey lagi. Okey lah. Okey. So far sekarang week berapa? Week 3 kan? Ya, week 3. Week 3. Okey, kita tengok nanti week seterusnya susah ke tak kan? Okey, Afif kau pula? Okay, saya Muhammad Afif. Okay. Orang biasa panggil saya Afif. Okay, saya tak expect pun saya dapat Terengganu juga sebenarnya. Macam wah, Terengganu kan. Macam tu saya tengok saya dapat UiTM. Okay, UiTM. Tiba-tiba dapat Dungun. Saya macam saya tak pernah dengar apa sebelum ni Dungun. Macam apa? Tak pernah tahulah UiTM ada kat Dungun. Tak pernah tahulah UiTM ada. Ni saya tahu dia main campus rupanya dekat Terengganu. Yes, untuk Terengganu ni. Lepas tu saya macam saya tengok dekat dalam ni, saya tengok dalam maps apa semua, macam tepi pantai macam. Aku Terengganu aku tepi pantai tu macam happy lah macam mula sebab saya ni orang yang kaki healing tepi pantai sebenarnya. Macam set healing lah juga ni. So dapat tepi pantai suka lah kau. Saya happy lah macam hati dah memang dekat Terengganu lah apa semua. Faham. Walaupun macam saya jauh daripada family. Sebab saya asal daripada Perak. Perak jauh juga nak datang sini. Nak balik KL pun kalau aku dalam 6 jam macam tu kan. Kau selalu balik Perak berapa? 9 jam itu pun speed jauh tu. tu. Tapi itu naik kereta. Kalau naik bus maybe 12 jam macam tu. Kalau balik raya saya reda je lah kalau 20 jam. Tapi so far aku balik raya belum terkena lagi lah jam tu. Kan orang selalu kata Pantai Timur ni kawan raya kan jam gila kan. So Alhamdulillah so far aku tak kena lagi lah. So kita doa-doa yang baik-baik supaya kita tak kena. Tapi kalau kena pun it's a new journey. New experience orang kata kan. Yes. Okay, tadi kau kata kau punya reaction bila kau dapat Dungun tu kan, sama macam aku dulu. Maksudnya aku pun tak expect aku dapat Dungun sebenarnya awal-awal dulu kan. Lepas tu bila tengok first thing bila kita tahu dapat Dungun, kita Google. Google lah tengok Dungun macam mana, tengok college dia. Time tu dalam gambar Google college besar bilik kan. So macam dia rasa macam tengok Google tiba-tiba nampak view pantai dia macam merubatlah hati sikit. Awal-awal kan kita rasa macam jauhnya dengan family kan. Korang homesick lah hari tu first week? Tak ada lah. Tak homesick. Okay so roommate semua okay. Rasa macam tenang lah. Maksudnya macam tak terasa sangat lah sebab kita ada kawan-kawan yang macam tu kan. Kau Fik? Ada lah rasa sikit macam bila parents tinggal ni macam saya yang paling lama duduk dengan family. Tiba-tiba macam dia kena pisah macam sedih lah. Faham. Tapi sekarang okey dah. Sekarang okey lah. So far okey lah. Ya boleh. New experience sebab kata kau tadi kan. Okey lah. So hari ni sebenarnya kita orang nak ajak korang berdua sembang tentang satu filem ni.
filem Disney yang bernama Encanto. Kalau pada aku, macam apa yang aku boleh ceritakan lah sedikit pasal filem ni, apa yang aku faham daripada perspektif aku sendiri adalah filem ni basically dia mengisahkan pasal sebuah keluarga yang mempunyai kuasa magic. Dan setiap orang tu dia ada kuasa magic dia tersendiri. Lepas tu adalah beberapa krisis, which is dia punya isu untuk menyelamatkan keluarga tu daripada kehilangan kuasa magic dia. Itu apa yang aku faham lah. So kat dalam ni pun kita nampak banyak gila karakter-karakter yang menarik, and I love this movie so much sebab pada aku dia sangat colourful. Kalau korang rasa apa yang korang boleh bagi sinopsis ringkas pasal cerita ni untuk kepada orang-orang yang tak tengok lagi tu supaya diorang pergi tengok. So movie ni pasal macam main karakter dia ni kan, dia rasa macam dia tu excluded daripada family dia, tapi dia still try to find a way to have effect dalam family tu. Macam faham. Dia tak nak lah dia seorang ni je tak ada kuasa, tapi kalau kita lihat kan, dia lah yang paling penting dalam family tu. Kalau korang tengok sampai habis kan, kita akan tahu macam sebenarnya bukan dia tak ada kuasa sebenarnya. Dia ada, cumanya dia tak nampak sangat. Macam tu. Kalau Afiq pula? Kalau macam saya lah, dia macam satu filem yang unik, yang lain daripada yang lain yang kita boleh tengok. Macam filem ni cerita pasal magical yang membawa kepada kebudayaan, macam cerita dalam kebudayaan Colombia lah, macam dia cerita kan kebudayaan Colombia. Macam saya macam wow, tertarik dengan dia punya colourful, dia punya magic dia semua, macam wow. Macam benda tu membuatkan kita rasa tertarik nak belajar tentang culture diorang kan. Betul. Sebab macam Malaysia pun banyak budaya. So bila kita dibentangkan dengan orang kata culture luar, kita jadi macam tertarik nak belajar. Sama juga macam kalau dia orang, macam kita dapat satu new ilmu baru kan. Ilmu baru. Sama juga aku rasa itu salah satu sebab kenapa turis suka datang negara kita tau. Sebabnya negara kita pun kaya dengan culture macam tu. So kan, aku nak tanya kau lah Ilham kan, pendapat kau tentang plot cerita ni. Kau rasa plot dia okey ke tak? Saya rasa plot dia memang tak boleh minta yang lagi baik lah. Saya rasa dia apa yang production dengan director tu buat memang menakjubkan lah sebenarnya. Dan saya actually tak expect plot dia macam tu, tapi apabila selepas kita habis tengok macam mana ada story tergantung, macam yang ni tergantung, sini tergantung, at the end it all makes sense. Faham. At the end macam all the question kita ada tu been answered lah. Saya rasa movie ni diorang ambil masa 5 tahun actually untuk movie ni. Saya rasa kalau 5 tahun untuk buat movie macam tu, saya macam singkatnya untuk something this level punya movie. 5 tahun tu macam terlalu singkat. Sebab I think kalau kita tengok graphic and details dalam cerita Encanto ni sangat-sangatlah orang kata next level lah kan. Betul. Sebab segala detail-details fabric, detail-details muka dah tu sangatlah. Sebab dia animated kan, maksudnya kartun kan. So bila kartun ni, kalau kita comparekan dengan cerita Disney yang dulu dengan sekarang, nampaklah the development of the technologies and the graphic yang orang guna tu sangat-sangatlah berbeza. Betul. And tu one of the thing yang aku suka jugalah pasal cerita ni, nampaklah kan perubahan. Lepas tu bila dah ada grafik yang begitu, walaupun orang kartun, orang animated, tapi orang still mampu untuk membawa karakter tu dengan baik. Supaya emotion tu sampai kat kita. Dia macam ada kena related dengan kita punya kehidupan sendiri. Kan, dia punya jalan cerita tu macam relate dengan kita kan. Okay. So pada pendapat korang lah kan, overall cerita ni memberi impak dekat diri korang ke tak? Kalau bagi saya dia memberi impak lah kat macam saya tertarik dengan satu watak ni, kalau saya boleh mention nama dia Antonio. Which is yang adik dia? Adik dia. Tak salah saya adik dia. Yang mana dia sangat boleh bercakap, dia punya kuasa dia boleh bercakap dengan haiwan. Macam saya, wow, kau boleh bercakap dengan haiwan macam kita sebagai macam saya sendiri kalau saya macam saya cerita kucing kan, saya suka cat kucing. Cat lover. Macam tengok kucing tu comel. Kadang-kadang tanya juga, apa dia cakap ni sebenarnya? Aku macam tak tahu doang. Macam tanya lah kan, miau-miau tu nak apa kan? Benda tu, apa benda dia nak dia nak manja, dia nak apa, dia nak attention apa. Macam wow. Tapi dalam cerita Antonio tu dia boleh bercakap macam wah, tertarik lah. Tapi kadang-kadang pun kalau macam kita dah biasa kan dengan tu, contoh kalau kita beli kucing lah. Ini aku tak beli kucing, tapi aku tengok macam
bukanlah bela mungkin kucing kat college lah kot kita boleh ni kan. Kadang-kadang bila kita dah terbiasa dengan orang, dia boleh tahu lah, oh dia ni nak makan ni, oh nak attention ni, dia tak nak makan ni pun. Kadang-kadang dia saji je nak tahu apa benda kot murah. Dia nak sibuk lah situ, lepas tu dia belah dia belah kan. tu. So mungkin tu pun mungkin kuasa kita ada untuk faham kan. Okay, kalau kau pula? Kalau saya yang saya boleh relate lah karakter tu, saya rasa Bruno walaupun Bruno was misunderstood by their family, dia tak nak argue back to make sure that to bagi point yang dia ni tak bersalah. Instead dia back off and Dia just help them from lah. afar. So saya suka Bruno ni dan saya rasa relate ke dia sebab walaupun dia hiding in the crack kan, hiding dalam wall tu, dia masih solve problem family tu dalam diam. Dia fix crack dalam tu. Dan saya rasa kalau dalam situasi saya, dalam hidup saya, ada je macam tu. Macam family saya ada masalah tu dan ini, saya masihlah cuba untuk meredakan keadaan dalam diam walaupun orang tak tahu. Saya cubalah. Dan walaupun Bruno was disputed by their family, they still anggap yang Dia Bruno part of family lah. So walaupun kita tengok, walaupun cerita Encanto ni merupakan cerita animasi dan orang kata cerita kartun, tapi impak yang diorang bagi tu sangatlah kena dengan realiti kehidupan kita kan. So untuk itu, adakah korang memang fans daripada dulu, fans Disney daripada dulu, ataupun korang just tengok suka-suka je? Sebabnya kalau seingat saya waktu aku membesar dulu, family aku usually akan suggest untuk tengok Disney punya movie. Sebab katanya from that kita boleh belajar banyak benda, banyak value yang ada dalam tu kan. So pada korang pula macam mana? Adakah korang sejenis macam daripada family yang macam tu juga, ataupun korang just macam tengok bila korang rasa nak tengok je? Saya tengok movie Disney daripada kecil lagi. Saya grow up juga macam kakak lah. Tapi saya tahu movie Disney ni first yang Toy Story tu, masa tu viral. Dan cikgu saya suruh bagi tahu saya untuk kalau korang rasa nak pandai English, cubalah tengok movie ni. And apabila saya tengok movie tu, saya faham dia punya cerita. And actually saya belajar dua benda based on movie. Saya improve saya punya English, and saya belajar pasal the story macam family, friendship dia, betul-betul. And so far masa saya membesar, lagi banyak saya tengok macam Toy Story 1, 2, 3. And sampai sekarang saya tengok, termasuklah Encanto sekarang ni. Okay, Afiq? Okay, macam saya pula saya selalu tengok filem Disney dengan kakak saya. So macam kakak saya tengok, saya pun layan, ikut terus layan. Kadang macam filem saya layan macam cerita Ratatouille tu, cerita macam dia masak-masak macam, ui, tikus boleh masak tu, macam boy, hebat. Dia masih, orang kata dia masih mengekalkan konsep fantasi tu, di mana macam tikus boleh bercakap, ataupun macam dalam Encanto ni haiwan pun boleh bercakap kan, kalau tak silap. Lepas tu fantasi dia mungkin daripada segi magic yang orang guna. Maksudnya Disney masih mengekalkan konsep magic tu. Macam cerita mermaid pun kan, mermaid boleh bertukar kaki. Even ni Finding Nemo. Finding Nemo, maksudnya dia masih mengekalkan konsep tu, tetapi dalam pada masa yang sama dia ada value. Dia ada related dengan awal kehidupan kita sendiri. Walaupun cerita tu semua pasal haiwan je. Tapi walau dalam haiwan tu kita boleh korek cerita pasal friendship, macam Toy Story tadi kan. Pasal mainan. Tapi at the same time dia nak mengetengahkan cerita pasal friendship sebenarnya. Kan, tu adalah satu orang kata konsep yang aku sukalah. And betul juga apa yang aku cakap tadi, besides kita boleh belajar value-value tu, kita juga boleh improvekan kita punya English. Sebab usually Disney semua dalam English kan. So okay, kalau kita tengok kan, macam aku cakap awal-awal tadi, movie dia sangatlah berkualiti dan dia selalu mengetengahkan budaya kan. Dalam cerita Disney dia banyak cerita pasal budaya. Macam kita contoh Ratatouille cerita pasal Perancis, macam betul. Macam apa, Coco cerita pasal Mexico. Yes. Maksudnya dia mengetengahkan sesuatu budaya melalui cerita tu juga. So dalam cerita Encanto pun sama. Dia banyak mengetengahkan budaya orang Latin America, which is orang Colombia. Okay.
Lepas tu, apa yang kita boleh tengok dalam karakter setiap karakter tu pun, kuasa magic dia juga bergantung kepada budaya-budaya orang Colombia sebenarnya. Kan? So, contoh macam mak dia. Mak dia ada kuasa which is dia boleh sembuhkan orang dengan bagi makan. Maksudnya mak dia masak, lepas tu masakan mak dia tu dia bagi orang sakit makan and sakit tu sembuh. Ya, betul. Okay. So actually kalau kita nak relate dengan kita kat sini, dekat Malaysia ni kadang-kadang kalau kita demam ke, kita sakit ke, kita nak mak kita masak. Betul. Kita macam nak masakkan mak, rasa macam masakan kalau mak dapat tu. macam sup-sup sikit sup tu, ayam, bro. sangat tom yum. So macam nak masakkan mak tu kan. Kalau macam dalam cerita ni, kalau mak dia tu tadi time Mirabel luka and patah tangan tu, mak dia ada bagi Mirabel ni satu makanan, nama dia arepa con queso. Dan dia merupakan corn cake, kek jagung yang berintikan cheese. I'm not sure, tapi mungkin bila aku tengok gambar tu dia a little bit macam naan cheese. Untuk imagine, kita senang imagine lah, dia macam naan cheese sikit lah, dia macam roti. Dalam tu ada cheese. Actually makanan tradisi Colombia kan? Yes, it is. Itu merupakan salah satu Colombia. makanan tradisional Colombia yang dia masukkan dalam tu and dia promote benda tu kan. So, untuk kita yang dekat Malaysia ni, apa makanan tradisional yang korang suka? Maybe makanan tu susah nak dapat, tapi korang suka gila makanan tu. Kalau saya suka sangat lah akok. Akok ni dia kuih yang mostly Anak jantik Kelantan boh. mostly ada masa perayaan lah, masa puasa semua kan. Sebab dia cara nak buat tu susah. Dia punya mixture tu bukannya senang nak buat. Lepas tu cara masak pakai charcoal apa semua tu, it's not something that everyone can do. Oh, so kiranya macam family kau memang pernah buat akok ke macam mana? Kau tak, pernah ada experience buat? Tak pernah buat, cuma kita orang beli daripada supplier lah. Okay. Yang diorang buat tu memang sedap. Walaupun bukan masa perayaan ada je orang jual kan, tapi dia macam nak doesn't taste the same nak pure time festival, time perayaan tu baru sedap. Kalau Kok makan ni, time Dia ada biasa yang inti kelapa kan? Kalau salah. dia ada dua jenis. Satu yang warna hijau tu, satu lagi akok yang biasa. kuning. Hijau lepas tu dia inti kelapa. Itu kalau dekat tempat saya dia panggil beko. Beko. Yeah. Okay. Nampak something new Beko nama dia. Yang mana? Yang hijau tu ke Yang hijau kat tengah. Oh tu bukan akok. Bukan. Nampak tak sama ni kita salah. Akok yang lembik tu. Akok dia macam colour kuning sikit kan akok. Kau tak silap yang kat pasar yang malam. akok tu yang warna silver je tu, lepas tu dia lembik, dia rasa manis je. Oh itu. Aku kena google ni nanti kan. Okay, terima kasih bagi information baru. Okay, teruskan. And saya rasa kalau nak makan akok kan, kalau masa perayaan tu lagi different lah rasa dia daripada biasa. Dia campur vibe perayaan tu lagi kan. Dia rasa seronok nak makan. Sebab tu dah susah nak cari sekarang. Walaupun kalau ada, just doesn't taste the same lah. Betul. Okay, kalau kau pula? Kalau macam saya, satu kataan ni yang sebenarnya dalam lagu raya pun kita dah ada. Apa? Lagu apa nyanyi sikit? Wajib dan dodol. Okay, wajib kan dodol? Wajib. Wajib. Dia suka wajib. Dia macam, saya mula-mula saya tengok kan, macam family saya bagi, saya macam apa ni, macam nasi, macam pulut, macam pulut kan? Pulut lepas tu warna coklat macam apa benda ni kan. Masa saya makan macam wah, lain daripada Dia macam manisan kan? Manis sikit lah. Manis. Sebab ini zaman dulu yang biasa kita rajin buat. Usually orang dulu kalau raya ke apa, diorang akan buat dodol, wajib. Kalau aku ada experience family aku buat dodol. Wajib. Tapi sebenarnya bagi saya dodol dia macam dia ada sikit macam singgam. Dodol susah gila nak buat. Sebabnya kau kan kena masak gula merah tu kan. Masak gula merah tu, so kau kena keep on. Kau tak boleh berhenti, kalau tak dia melekat. So kau kena keep on gaul. Bila kita orang masak, kita orang kena gila-gila. Faham tak? Sebab memang makin lama makin lama dia makin orang kata likat, makin susah. Kan? So awal-awal senang lah usai makin lama dia macam memerlukan tenaga, sangatlah susah nak buat. Macam dalam cerita kalau kita tengok Upi Ipin pun ada yang dia buat cerita kan. Tok Dalang buat. Tapi saya rasa dodol kan, kalau untuk event besar-besar, dodol yang dia nak buat dodol ni memang elok untuk orang macam nak berkenal masing-masing sebab dia perlukan tenaga masing-masing. So dekat sekolah saya dulu ada je yang buat buat dodol kan. Memang best gila lah dapat experience buat dodol tu dengan rakan-rakan, dengan kawan-kawan.
Saya rasa dodol ni bukan saja makanan yang unik, tapi cara nak buat dia tu memang dia macam best menyatukan kita menyatukan lah kita kan. Mungkin itu salah satu sebab kenapa dia jadi kita punya macam orang kata traditional kita kan. Sebab dia menyatukan kita sekali. Betul. Okay, itu pasal makanan. Next kita nak tengok pasal cerita ni, how cerita ni mempromosikan pakaian tradisional diorang. Contohnya dalam cerita ni banyak gila kalau kita tengok setiap karakter tu dia memang pakai pakaian memang bila kita tengok ni dia macam nampak lah identiti American Latin tu and identiti budaya orang Colombia tu. Lepas tu pakaian tradisional diorang ni pula diolah mengikut kuasa magic yang diorang ada. Karakteristik. Contohnya macam Mirabel dekat baju dia kalau korang perasan ada butterfly. Betul. Banyak butterfly kan. So itu sebenarnya adalah orang kata Easter egg, hint. Ya, betul. Hint kuasa Mirabel tu apa sebenarnya. So kuasa dia adalah untuk melindung orang, untuk melindung keluarga tu. Kan? So next kita boleh tengok dari siapa nama dia Camilo. Tak silap aku cousin dia. Dia pakai pakaian yang bernama Yuana. Dia macam shawl sikit and ataupun cardigan ataupun Colombia type of ponco. Dia pakai macam tu. Lepas tu dia punya kuasa chameleon yang boleh bertukar-tukar ikut orang orang tu kan. So korang rasa kan, based on how pakaian diorang didesign mengikut kuasa magic diorang, korang rasa penting tak sesuatu pakaian tu dalam menggambarkan identiti seseorang ataupun sesuatu budaya yang kaum? Ya, saya rasa pakaian tradisional penting lah sebab say lah orang nak tahu apa ni Malaysia, apa special sangat pasal Malaysia. And makanan dan pakaian tu memang penting lah kan. So kalau kita tengok pakaian tradisional orang Sabah, orang Sarawak memang unik-unik dan diorang based on apa yang ada dekat tempat orang. Macam design diorang ada yang macam bunga kebangsaan kan. Lepas tu pakaian tradisional lah yang membezakan kita dengan culture-culture lain. Kalau kita tengok kat Malaysia pun sebenarnya banyak kaum. Betul. Majority dan minority. So untuk membezakan kita, salah satunya besides makanan, kita boleh tengok daripada segi pakaian lah yang kita senang nak nampak. Contohnya kebaya nyonya kan. Kalau hari tu kita orang pergi event kereta api sarung, ada satu tu daripada tim kebaya nyonya, tapi I tak ingat apa nama dia, tapi dia pakai baju kebaya nyonya. And kita dapat tangkap dia ni daripada kaum, maksudnya kaum budaya nyonya tu. Sama juga macam kau kata Kadazan dan Sabah tadi kan. So benda tu sangatlah, for me lah, kalau aku conclude ke apa yang aku cakap tadi, penting lah kan untuk menunjukkan identiti seseorang tu. Kalau kau pula, kau rasa macam mana? Macam kita tahu kat Malaysia ni ada banyak budaya kan. Macam kita tahu kita Melayu ada baju Melayu, kita macam untuk masyarakat Melayu, kalau macam Cheongsam untuk masyarakat Cina, macam Sari untuk India. So macam dia, bila kita banyak kaum dekat Malaysia ni, kita macam menarik minat orang luar ni untuk kita tahu Malaysia ni ada banyak culture rupanya. Macam aku macam orang luar datang, aku nak datang Malaysia nak tengok culture ni semua. Kita menjadi satu tarikan lah kepada orang luar. Lepas tu tambah pula Malaysia kan bukan satu je yang baju tradisional, dia ada banyak jenis. Betul-betul. Banyak kaum. So aku rasa kalau orang datang actually banyak je dalam satu negara tu dia banyak culture. Tapi aku rasa and one of them adalah Malaysia lah. So aku rasa orang foreigner yang datang sini, diorang mendapat kelebihan sebenarnya. Sebab bila diorang datang satu negara, diorang dapat experience banyak benda. Contohnya kalau diorang pergi sini, diorang dapat culture Terengganu macam mana. Kalau diorang pergi Johor, culture Johor pula. Melaka pun lain pula. So daripada situ kita boleh nampak apa yang sesuatu kaum tu has to offer. Even dekat kita sendiri pun kita ada yang jenis macam mencanting batik. Kalau macam orang yang tahu kan, dia macam ada bunga sikit kan. Macam kita colour macam this what nice. Saya pernah juga mencanting batik apa semua macam kita buat macam biasa lah kita pendidikan seni visual. Pendidikan seni visual
usual. Dan saya pun baru-baru ni cuti ke Kelantan. Saya buat macam tu balik. Tapi biasalah kita ni bukan orang berseni. Tapi experience tu ada. Experience ada. Macam kita tengok, kita colourkan batik tu apa semua. Macam sebab dia sebenarnya experience tu yang mahal sebenarnya. Experience tu yang mahal sebenarnya. So bila kita ada experience tu, macam sekarang kita boleh cerita kat orang apa yang kita pernah buat, apa yang kita tak pernah buat. So macam benda tu menarik lah. So lagi satu yang aku boleh tambah based on apa yang korang cakap tadi, bila kita ada banyak orang kata culture dalam kita punya life, dia menambahkan satu vibe colourful. Betul. Kan selalu orang cakap Malaysia di diversified. Maksudnya colourful. Contoh macam dalam cerita Encanto ni, walaupun dia menggunakan colour palette yang banyak, tapi at the same time kita dapat tengok watak yang ada dalam ni. Diorang membawa watak tu, lepas tu diorang bagi vibe yang sangat vibrant dan colourful. So benda tu sangatlah menarik lah, which is salah satu benda juga yang aku suka pasal benda tu. Okay, so tadi kita sembang pasal dalam ni banyak karakter kan, and karakter tu ada banyak kuasa kan. So korang rasa dalam banyak-banyak tu ada Camilo, ada Mirabel, ada Isabel, Luisa, Abuela, Bruno. Dalam banyak-banyak karakter tu, karakter mana satu yang bagi impak yang positif kepada korang as a student? Siapa? Hafiz. Kalau bagi saya adalah tajuk karakter sebagai Luisa, iaitu kakak kepada Mirabel. Macam which is kita tahu dalam cerita ni adalah kakak dia seorang yang mempunyai kuasa yang kuat. Dia boleh angkat barang apa semua. Dan Luisa ni dia memainkan peranan sebagai seorang kakak yang bertanggungjawab, which is kalau macam ada hal-hal family ke, macam tanggungjawab dia as a dalam family itu sendiri. Macam kita sendiri in our real life sendiri, kita sebagai peranan kita kakak, apa kita perlu buat as kita punya tanggungjawab kepada family dan kepada kita as a student. Macam kita kena tahu, okay, this is our family, and then we have a study. We need to balance sendiri. Sebab kadang-kadang kita yelah kita pun busy dengan assignment. Kadang-kadang kita lupa ataupun kita tak sempat sebenarnya. Kita hanya terfikir macam aku nak call mak aku ni, tapi tak sempat nak call kadang-kadang kan. So betul, biasanya selalu jadi macam tu. Macam kita tengah busy assignment, tiba-tiba macam dah pukul 12. Takkan nak call pukul 12 pula. Aku selalu ada isu tu. Sorry mom, I'm so sorry. Okay, ada lagi? Macam satu lagi, dia macam dia seorang yang kuat lah. Dia seorang memegang watak sebagai dia seorang yang kuat. So dia macam dia seorang yang kuat yang dia boleh membantu orang yang lemah. Macam kau dah tak, kau macam kita lah sendiri dalam ni, kita pandai dalam ni, why not kita ajar kawan kita yang lemah, macam kurang betul. Sebab every people beza-beza. Ada setengah orang ni dia sekali baca sekali dah faham. Ada setengah orang tengok je dah faham. Setengah ni kena baca 2-3 kali kata gifted kan, yes. Faham? Betul juga. Aku setuju dengan apa yang Hafiz cakap. Sebab kadang-kadang yelah, macam contoh mungkin aku good at maybe law kan. Aku okay dekat law, aku faham. Tapi I'm not good at calculation. Tapi kawan aku good at calculation tapi tak good at law. Kita boleh tukar. Orang kata saling melengkapi lah begitu kan. So why not kita tolong each other bila kita ada some every people have their kelebihan dia sendiri. Betul, setuju. So instead of macam kita keep it to ourselves kan, kita boleh je share. Sebab kadang-kadang ada je orang yang macam dia rasa tak nak share kan benda tu kan. Tapi sebenarnya bila kita share tu, kita akan rasa lagi puas sebenarnya. When saya ingat lah cikgu saya kata macam kita ajar orang, kita akan jadi 2 kali ganda lebih pandai. Betul. Aku pun selalu dengar benda tu. Amin, insyaAllah. Okay, Isam? Saya rasa Mirabel lah. Sebab Mirabel dia kan seorang yang tak ada power dalam family dia, tapi dia still try to be something for them. And what I mean by that is, kalau saya kat sekolah dulu, saya memang pandai dalam analis. Kalau seni saya kurang lah itu semua. So saya memang suka buat analis. So that's why saya masuk sini ambil investment analyst. And saya rasa karakter dia tu macam relate lah. Sebab saya actually extroverted introvert. Yang ambivert kot, tengah-tengah kan. Saya tak tahu sangat. And saya rasa the way yang dia cakap dengan orang apa semua tu,
Saya rasa saya boleh relate dengan benda tu. And sebagai student, saya suka menanya, dan saya suka ambil tahu pasal benda lain. Kalau kita lihat dalam movie tu kan, Mirabel tak kisah pun orang pandang dia tak ada kuasa, dia masih tanya. So macam tak kisahlah orang tak suka kita nak belajar kat sini. Betul. Sebab kadang-kadang usually lah apa yang kita nampak adalah dia tak faham, tapi disebabkan tak ada orang tanya, dia takut nak tanya. Kadang-kadang biasa orang kita bukan tak tahu, kita malu. Malu macam nak tanya kita faham, nak tapi tanya takut orang judge kan. Macam alah ni tiba-tiba tanya ni. Kan. Selalu stigma orang cakap macam tu. Betul, stigma. Lepas tu bila kita tengok orang lain pun macam faham, so kita jadi macam okay, tak apalah. Orang lain bagus. Sebenarnya tak boleh macam tu. Sebenarnya macam apa yang Izam cakap tadi, betul lah, kita datang nak belajar. So kalau macam kita tak tahu certain things, kita boleh tanya je sebenarnya. Actually lecturer korang is happy to hear bila korang tanya. Kadang-kadang kan bila aku sendiri aku tanya dia, aku sangat tak korang lah macam kau cakap kan. Lantak dia orang kan nak cakap apa kan, dah aku tak faham, aku tanya je lah macam tu kan. So kadang-kadang bila kita tanya lecturer tu, lecturer akan rasa terharu lah sebenarnya. Dia rasa macam dihargai yang macam diorang dengar aku ajar sebenarnya. Diorang tahu apa diorang tahu apa yang aku nak kena tangkap, diorang tahu apa yang diorang sampaikan berjam-jam tu, ada orang dengar dan ada orang cuba nak faham. Betul. Instead of macam biarkan dia kan. So speaking of Mirabel, dia merupakan the main character of the story lah kita cakap kan. And macam kau cakap tadi, dia ada situation di mana dia tak ada kuasa, and daripada situlah the issue arise, which is mungkin daripada kekangan keluarga dia ataupun kekangan pandangan orang luar juga terhadap dia kan. So aku nak tanya korang soalan ni kan, kalau korang ada dekat tempat Mirabel tu, apa yang korang buat? Okay, macam saya sendiri kan, macam saya rasa macam kita tak boleh terima pun pandangan orang. Macam dia selalu tanya kat nenek dia, kenapa aku kena buat macam ni. Macam sebenarnya ada setempat yang kita kena terima pandangan orang. Mungkin kita kata, asal aku nak benda ni, tapi kenapa orang lain tuju arah benda ni. Macam kita takkan nampak hari ini, macam today kita takkan nampak, tapi maybe a few months later kita akan nampak. Betul. Sebenarnya aku kat sini aku macam ada hasil sendiri. Macam even sendiri lah. Yes. Macam saya sendiri, saya macam tengoklah macam kawan-kawan masuk sekolah SBP kan, kawan-kawan masuk sana, kita biasa-biasa je. But you know, one day you akan tahu kenapa you masih ada dekat sini. Betul, aku setuju dengan statement. Kita tak payah pun compare dengan orang. Orang ni pergi luar negara, orang ni belajar sana ni. Macam tak payah. Kita on your own sendiri. Betul. Dan kita ada kelebihan kita sendiri. Macam sejak sebelum ni kita ada kelebihan kita sendiri kan. Kita gunakan kat situ sendiri. Sebabnya macam yang biasa kita dengar, dalam kita merancang, Allah pun sebenarnya merancang untuk kita. So He knows better sebenarnya. Kadang-kadang dia delaykan sesuatu benda tu untuk bagi kita something yang lebih better. Macam kenapa aku tak dapat hari ni. Macam aku tak dapat hari ni. Macam a few days later, yes, we get a something better. Macam dulu kau mention SBP tadi kan. Dulu aku beri gila nak masuk asrama kan. Dah janam aku cakap, "Ma nak masuk asrama, Form 3 nak masuk asrama kan." Tapi my mum was not really into it. But bila aku dah besar ni, maksudnya dah pada aku yang sekarang ni, universiti semua kan. Aku macam patutlah Allah tak bagi aku masuk asrama. Yes. Tak boleh hidup. Sebab aku bukan jenis yang mental kuat. Mungkin belum ada ketika itu, belum bersedia untuk hadap situasi asrama tu. Yes. First time aku masuk asrama adalah time diploma. And time tu aku happy. Maksudnya masuk asrama aku happy. So macam have a good friends apa semua kan. So macam mungkin hikmah dia adalah dia nak preparekan aku untuk time diploma tu. Macam tu. Selain daripada tu, macam saya tengok macam kenapa macam kadang-kadang orang kata kadang-kadang orang bagi nasihat kat kita macam kau ambil lah masuk ni apa semua. Macam cikgu saya sendiri kata, kalau hang masuk universiti, hang ambil diploma, hang ambil NS you ada 2 kelayakan. Macam saya di study diploma, lepas tu saya degree, saya dah ada 2 kelayakan. Dan diploma pun saya boleh kerja. Dan pada masa sama waktu saya join diploma,
mana tahu boleh terlibat dengan MPP apa semua tu, macam menarik minat kita untuk bina disiplin kita. Sebenarnya cikgu saya saja sendiri untuk saya masuk MPP sebelum saya masuk di Universiti Duma, UiTM Duma ni. Macam saya tertarik juga, macam kita boleh terima nasihat orang sendiri. Speaking of cikgu ni, aku teringat satu cikgu account. Aku accounting student, aku ambil account kat sini. Aku ni seorang yang sangat careless in calculation. Biasa, itu normal bagi manusia, careless. Sangat careless. Darjah 3 aku kena cupid dengan cikgu matematik aku sebab aku careless. Kan? Lepas tu tiba-tiba form 4 dapat masuk account. Dia macam mana? Macam orang macam aku ni kan, yang macam biasa je mat ni tapi boleh ke jalan ini sampai sekarang, stay as account kan. Tapi aku tak tahu kenapa waktu aku form 4 and form 5, cikgu account aku selalu cakap, Atira, kau boleh ni sebenarnya. Faham tak? Walaupun aku buat account salah, tapi cikgu account aku dia konsisten tau. Setiap kali dia tu kan, dia cakap, alah awak boleh ni, buat je lah. Kau boleh ni. Lepas tu, aku terfikir satu benda tau. Aku terfikir macam, kenapa orang lain boleh nampak potensial kau, tapi kau tak boleh nampak potensial kau sendiri? Yes, betul-betul. So, dia biasa orang boleh nampak kau, tapi kita sendiri macam kita tak tahu. Kenapa kita tak nampak? Kenapa kita tak tahu diri kita? Macam, kau boleh buat ni doh. Kau mesti boleh lah. So daripada situ, dia macam, ya juga, dia bagi aku satu kesedaran lah. So aku ingat lagi nama cikgu tu, Cikgu Nur Hayati, cikgu account aku. Kita orang panggil cikgu Teddy Bear sebab dia syok. So macam, terima kasih cikgu, macam tu kan. So kalau kita sembang pasal cikgu, dia macam bukan je dia orang mengajar subjek. Dia orang pun mengajar benda-benda macam tu kan. In our real life. Macam saya sendiri, cikgu saya pernah cakap, dia pernah cerita pengalaman dia masuk universiti. Dia kata, Sat ini orang macam orang biasa duduk tempat kelahiran kan. Saya ni masuk dekat universiti, bila keluar daripada bandar apa semua, saya macam, seronok lah keluar berjalan sana sini. End up dia punya point dia pesan kat kita orang, awak nanti bila sambung belajar, the most of important, awak jaga pointer awak. Dia pun ni, mana-mana lecturer pun sendiri, dia akan cakap kan, awak jaga pointer awak untuk first sem. Sebab bila awak dah jaga untuk first sem, awak akan carry on sampai ke habis nanti. Dia kalau dah jatuh sekali, dia susah nak naik balik sebenarnya. Okay, Izzah pula, what's your thoughts on it? Maksudnya kalau kau kat tempat Mirabel tu, apa yang kau buat? Saya rasa kan, saya takkan letak orang atas saya lah. Macam kalau kita tengok kan, Mirabel ni dia rasa macam dia perlu hormat. Memanglah kena hormat, cuma dia macam Abuela ni macam atas lagi daripada dia. Saya rasa as nenek dia lah kan. as nenek dia. Betul lah kita kena hormat, tapi jangan anggap yang disebabkan dia kita tak boleh try something new. And dekat hidup saya kan, ada je ramai je orang yang jenis menyekat-nyekatkan kita like, kau tak boleh buat benda ni. Tapi bila saya bisa downgrade grade kau dia downgrade kita sendiri. Dia downgrade kita lah. Tapi bila kita buat, lepas tu baru saya tahu yang aku boleh buat dalam benda ni. Kan dia macam tersedar macam aku boleh buat sebenarnya. Kenapa lah tak buat? Menyesal pula tak buat sebelum ni. Dan saya rasa kan, satu lagi pada scene yang yang mana? Aku datang dari satu aku ingat lah ayat ni. Kita bukan tak pandai, tapi kita perlukan masa untuk buat sesuatu. Dah keluar ayat Afif 2023. Kita bukan tak boleh buat, tapi we need a time. Everything need a process. Masalah orang, dia tak boleh terima proses. Dia nak, aku nak hari ni juga dapat. Yes. Faham. Macam kalau kita tengok si Luisa dengan apa lagi seorang, Isabel tu kan. Masa dia ikut je apa nenek dia nak buat. Dia tak sedar pun. Dia tak melawan pun. Dia tak melawan. Dia follow the flow je. Follow. Tapi dia macam tak sedar pun. Sebenarnya aku boleh je buat macam ni. Macam kan ada yang si Isabel tu kan. Isabel kan macam bunga-bunga. Kadang-kadang cantik. Lepas tu tiba-tiba ada cactus kan. Sebenarnya dia suka yang tu. Dia suka maksudnya perangai dia yang tu. Cuma dia tak tahu pun yang dia boleh suka yang tu. Dia sendiri tak tahu diri dia try untuk jadi perfect, tapi dia tahu dia boleh jadi better daripada perfect tu. Sebenarnya kadang-kadang definition perfect seseorang tu lain-lain sebenarnya. Betul. Sama juga dengan definition happiness. Kalau macam kita tengok secara logiknya, kalau as a perempuan, kalau kau dekat tempat Isabel tu, kau lawa kau apa, orang lain akan rasa macam hidup kau perfect lah. Tapi adakah Isabel rasa macam tu? Tak. Dia selalu cakap dia penat jadi perfect kan. So, on to the next question pasal Isabel dengan Luisa.
kalau korang kat tempat dorang pula, korang rasa macam mana? Adakah macam tempat dorang ni maksudnya position yang macam korang are expected to be maybe to be perfect ataupun to be good at something. Kan? Maksudnya orang memang selalu letak expectation kat korang lah. So kalau korang kat tempat dorang pula macam mana as a lelaki? Saya Selalu lelaki banyak diletakkan expectation. Dia letak harapan yang tinggi lah biasanya. Lelaki kuat, lelaki apa semua. Okay. Saya kalau saya jadi Isabel lah kan, saya takkan jadi apa yang diorang nak. Macam diorang nak saya ni je perfect kan. Macam family diorang nak apa ni Isabel jadi perfect. Tapi saya rasa validation orang lain tu tak penting pun untuk saya. Ini saya setuju. So ikut saya nak buat apa-apa untuk satisfykan diri saya. Kalau saya nak belajar benda tu, biarlah saya belajar. So saya rasa validation orang ni tak penting untuk kita. Ada tips tak macam mana nak bagi kawan-kawan kita kat luar sana tu untuk tak berapa dengar sangat? Sebab ada orang yang dia macam dia takut nak buat sesuatu ataupun takut nak cuba benda baru sebab dia takut orang judge kita. Yes, orang judge. So ada tips tak untuk itu? Often orang macam tu dia fikir macam, kalau gagal macam mana kan? Instead of fikir macam tu, cuba fikir kalau berjaya macam mana? Kalau berjaya mesti diorang tak terkejut semua kan? Jangan fikir kalau tak berjaya, fikirlah kalau berjaya. Sebab selalunya orang-orang macam ni, bila kita dah, maksudnya kita dah tunjuk hasil daripada kita, baru diorang akan datang. Yes. Akan datang mengaku kawan. Selalunya macam tu. Ya, biasa orang kata lah, bila jatuh kita tak mengaku kawan. Bila kan, itu kawan aku tu naik pentas tu. Biasa macam tu. So daripada sini caranya adalah macam yang cara-cara untuk orang kata memekakkan telinga terhadap benda tu, is that kita apa tadi? Apa poin kata tadi? Kita kena tak perlu tak ambil orang lain punya validation. Betul, validation tu. Kalau macam aku pula, kalau macam kita takut nak cuba something new kan, aku ada dua pemikiran lah kata. Bila aku nak cuba something new, contoh aku ada join taekwondo. So macam time tu sparring. Kau bayangkan white belt kan? Baru white belt, saya cakap okay, siapa nak join sparring? Aku ni dah lama nak try benda tu kan. Kita nak try apa rasanya. So tapi takut. Tapi dah ada perasaan takut tu. So aku ada dua lah. Satu, adakah takut ini is harmful to me? Faham tak? Kalau aku buat, adakah benda tu harmful dekat aku? Ataupun kalau aku buat, adakah benda ni macam bagi benefit kat aku ataupun memuaskan kehendak aku yang selama ni aku nak. So bila benda tu ke arah benefit aku akan buat walaupun aku takut. Tu tips daripada aku pula. Afif, kau ada tips tak? Okay, kalau macam aku kan, kau try buat yang terbaik untuk diri kau. Tak kisahlah apa-apa kan. Macam when you pegang suatu benda tu, you make the perfect one. You buat untuk diri you sendiri. Bukan you nak buat untuk orang lain. You not do it for your family. Memanglah you buat, okay, you belajar ni and then you're proud of your family. But everything you on yourself. Kau pilih bidang tu bukan sebab kawan, not buat kawan. You jangan pilih suatu benda tu, you pilih sebab diri you sendiri. Saya sebenarnya dalam post pilihan saya macam saya tak nak letak investment, tiba-tiba kakak saya suggest letaklah investment ni, macam okay lah, letak yang kita tak nak itulah yang dapat. Macam okay lah, tak apalah, kita try and error. It's okay. So far dalam masuk 3 week ni saya okay lah so far. Sebab kadang-kadang mungkin kakak kau ada orang kata ilmu pengetahuan tentang investment kan. Mungkin dia tengok kau ni boleh ke arah tu, so dia macam kita kata tadi, orang tengok potensi kita sendiri tak tahu diri kita. Yes. Betul. Okay, so tadi kita dah cakap pasal Mirabel, Lisa and Isabel. Semua ni merupakan ahli-ahli keluarga Madrigal. So kita nak sembang pasal satu lagi karakter yang mungkin kita boleh kata protagonis dalam filem ni, which is nenek ni. Bella. Okay. Banyak pandangan pasal Abuela ni sebenarnya. Ada yang macam suka dia, ada yang tak suka dia. So korang pula, apa korang punya pandangan terhadap Abuela? Sebab ada sometimes orang kata dia ni buat macam tu sebab dia sayang keluarga dia. Ada cakap sebab
dia tak sayang keluarga. Korang punya perspektif towards Abuela macam mana? Saya rasa apa yang Abuela buat tu betul sebab because of trauma dia kan, yang kehilangan suami dia Pedro tu. Make sense lah kenapa dia berperangai macam tu sebab tapi walaupun dia perangai macam tu, dia tak elok juga sebab dia macam try to hold on something too much. There's a saying that says too much of something will kill you. Someone pernah bagi aku ayat ni dulu. Okay. So saya rasa apa yang boleh buat tu betul, tapi kalau straight sangat pun tak boleh. Betul. Kita kena ikut flow je. Cuma janganlah keras sangat sebab that's your family tu kan. So saya rasa apa yang boleh buat ni kena mix lah bagi saya. Saya macam separuh suka, separuh tak suka. Ya. Dia macam apa orang kata, perbuatan niat tu tak menghalalkan cara. Kan? Mungkin niat dia betul nak selamatkan keluarga dia. Mungkin dia terlalu sayangkan keluarga dia. Dia tak nak hilang keluarga dia untuk kali kedua macam ni hilang Pedro tu. So dia try untuk jaga betul-betul. That's why maybe dia being strict with the family kan. Sebab dia takut kalau maksudnya dia caring apa sebab dia caring. Dia kena make sure dia have control of it sebab dia takut kalau family dia uncontrollable, benda tu akan menyebabkan dia hilang family dia. Dan maybe untuk anak cucu cicit dia juga, untuk generation yang akan datang. Tapi at the end of the day, kita boleh tengok satu scene tu di mana Mirabel dia macam confront nenek dia. Maksudnya out of everyone dalam house tu, yang ikut je nenek dia, Mirabel mempunyai satu orang kata keberanian untuk menyuarakan kan apa yang sebenarnya orang lain rasa tapi dia tak berani nak cakap. So bila Mirabel mengetengahkan benda tu kan, bagi tahu apa masalah tu. So nenek dia ni kan usually bila kita tegur orang tu, kadang-kadang ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima. Tapi yang aku sukanya pasal nenek dia ni adalah dia terima. Kan? Nice. Dia terima dia boleh memaafkan Bruno. Yes. Maksudnya dia boleh sedar, kan? So bila dia sedar tu benda tu dia macam satu benda yang bukanlah baru, macam jarang kita tengok kan. So apa pendapat korang, pandangan korang terhadap situasi yang tu pula? Okay, bagi saya lah macam ada satu scene Abuela, nenek dia memaafkan Bruno. Dan Abuela menceritakan sendiri kat Mirabel apa yang terjadi sebenarnya. Bagi saya dia minta maaf kan macam ni. Bagi saya adalah satu benda yang unik bagi saya. Macam kau orang tua tapi kau boleh minta maaf dengan seorang budak. Macam kita tua tapi kita minta maaf pula. Perkataan maaf tu yang kita perlu ada dalam diri kita berat sendiri untuk nak cakap. Berat betul. Kadang-kadang kita dengan kita pun susah kan nak dengar. Dia macam nak sweep it off under the rug kan. Macam okay. Kata yang paling penting adalah kita rendahkan ego kita sendiri. Rendahkan ego. Betul, setuju. Okay, Zam pula kau ada pandangan pasal situasi ni? Pandangan saya sama je macam Afif. Tapi saya rasa kan tindakan keluarga tu memang baguslah. Saya actually surprise yang dia tak argue back sebab kalau in the first half kan kita boleh nampak yang Abuela ni macam orang yang tak nak mengalah. Betul. Lepas tu at the end tu saya memang tak expect lah yang Abuela ni just lowkan dia punya ego and accept the truth. And saya rasa that's something that not everyone can do lah. Aku rasa itu adalah salah satu faktor juga magic diorang restore. Yes. Sebab aku rasa cerita ni sebenarnya nak menggambarkan betapa kalau kita gaduh adik-beradik ataupun kalau kita gaduh family ni, benda tu takkan orang kata dapat menyelamatkan keluarga tu pun sebenarnya. Sebab bila kita tengok after Abuela ni baik dengan semua orang, dengan Bruno, dengan Mirabel, dengan everyone, bila dia dah minta maaf semua, kita dapat tengok yang diorang boleh bina balik rumah tu and live happily. Yes. Kan? So macam benda tu sebenarnya dia sangatlah memberi inspirasi pada kita sendiri. Inspirasi dan memberi orang kata apa, subtle message dekat kita kan, message yang tersirat. Saya suka macam mana yang selepas ada orang tu kan Mirabel dia menangis kan selepas confront dengan nenek dia apa semua tu. Apabila diorang decide tu, saya terkejut actually yang tak ada seorang pun yang rasa kecewa macam depressed pula, rumah dia rosak. Diorang semua jumpa baru. So diorang tak fikir panjang,
Orang terus buat ikan yang baru. Saya suka fikiran orang yang sama dan quit thinking of solving problems together. Yang macam kita sendiri kan, macam bila kita buat kerja, bila kita ada masalah semua, kita bukan lari, biasa orang lari, kita fikir sama-sama. Scene tu tunjuklah berapa kuatnya kesayangan orang family tu. Maksudnya diorang mementingkan, maksudnya diorang tahu apa yang perlu diorang tahu solve the problem tu sendiri. Apa yang perlu ni. Kalau macam masalah family, of course penting. So diorang solvekan benda tu dulu. Yes. Menarik. Suka. So tadi karakter yang korang suka is Mirabel dengan Luisa. So kalau kita tengok kan, karakter Mirabel dan Luisa ni adalah dua karakter yang nampak beza dia. So contoh Luisa ni, dia nampak je kuat, tapi hati dia tisu. Ya, betul. Sangat tisu ya hati dia. Biasa orang nampak kita, dia ni kuat apa semua, tapi dia sendiri tak tahu apa yang terjadi kat belakang kita. Betul. Macam pandai ni, hebatnya kau tu. Macam kita sendiri tengok dia ada karisma apa semua, dia macam hebatnya, tapi dia sendiri tak tahu what's the journey, macam mana latihan dia berpanas hari sendiri. Kita sendiri tak tahu apa background dekat dia lalui. So itu daripada segi Luisa. Kalau dari segi Mirabel pula, dia nampak je macam muka dia macam lemah lembut, baik kan, tapi dia sendiri sangat courageous. Dia caring, dia berani, dia menegakkan keadilan lah, apa kata kan. So kalau korang kena pilih antara dua tu kan, karakteristik yang mana satu yang dekat dengan korang? Adakah korang sejenis macam Luisa ataupun korang mempunyai karakteristik macam Mirabel? Saya rasa a mix of both lah saya rasa. Okay. Sebab kalau Luisa, like saya pun orangnya tak boleh agak tahan banyak sangat. Hati tisu jugalah katanya. Tapi saya pun suka discover new things, stay positive macam Mirabel. So saya rasa saya mix of both lah. Sebab Luisa walaupun dia kuat, dia try to hide the feelings kan. Saya anak lelaki pun saya macam tu juga. Sebab saya tak nak bagi orang nampak saya ni lemah. Faham. Sebab ada situation yang mana anak lelaki memang kena jadi kuat. Betul. Contohnya macam situasi yang kalau kita tengok orang yang kehilangan bapa, and dia adalah anak lelaki dalam keluarga tu, of course tanggungjawab tu jatuh ke anak lelaki. Betul. Tapi macam kita cakap, kadang-kadang kalau kita stress ke kita sedih, kita boleh je nangis and like kita take mungkin time. share, take time. Mungkin share dengan kawan kita. Tak salah untuk bersedih, tapi betul. Kita kena tahu kita bila bangkit. bangun. Jangan stay dalam kesedihan tu lama sangat. Okay, kalau macam kau Hafiz, kau pilih Luisa ataupun Mirabel? Kalau nak cakap karakteristik tu tadi. Kalau macam saya, kita realistik, saya pilih pada Luisa. Okay, sebab Luisa hati tisu. Okay. Sebab bagi saya, even though lah dia nampak macam dia okay everything, but they have a problem sebenarnya yang kita sendiri tak tahu. Buat sendiri macam kita tengok ada kawan kita sendiri macam kenapa dia tak datang kelas apa semua, macam kita tak tahu latar belakang family dia ada masalah family. Betul. Yes. So kadang-kadang orang yang appear to be strong ni kadang-kadang actually dia ada problem. So kita as a human mungkin kita boleh jadi a little bit compassionate and empathetic dekat orang-orang macam tu. Okay, dah habis dah soalan question kita berdasarkan cerita tu. Next, kita akan move on kepada next segment, which is segment rapid fire. Sudah. Alamak. Okay, korang familiar tak rapid fire? Pernah. Okay, aku explain lah. Rapid fire ni adalah korang akan diberikan dua pilihan jawapan, A atau B. Korang kena pilih salah satu daripada itu. Or tak main or tak kira, or bukan pilihan jawapan dia, bukan. Korang kena pilih salah satu within 10 second. Jatuh. Okay. Mirabel atau Bruno? Oh, laju. Dapat angkat semua barang atau boleh bertukar rupa? Dapat angkat semua barang. Bertukar rupa. Pakaian tradisional atau moden? Tradisional. Modern. Belajar daripada kesilapan atau jadi perfect? Belajar dari kesilapan. Belajar dari kesilapan. Okay. Mengharap atau diharap? 10, Mengharap. 9, 8, 7, 6, 5. Diharap lah.
Mengharap, diharap. Ikut society atau diri sendiri? Ikut diri sendiri. Dia jangan gitu lagi. 10, 9, 8, 7. Society. Society? Sebab apa? Sebab saya tak suka stand out dengan orang lain daripada orang lain. Maksudnya kau suka fit in lah. Maksudnya kau suka macam get in together dengan orang lain. Yeah. Faham? Siblings atau cousin? Siblings. Ada orang yang dia dapat yang cousin. Okay, so kau memang dia dapat lah dengan sibling. Kau ada berapa adik-beradik? Saya 5. 5. Kau ada nombor? 5. Aku dah agak dah daripada tadi dia sebut dia macam susah nak berjauh dengan keluarga tu, aku dah tahu dah dia punya chemistry anak bongsu bergabung 5G. Kau? 5. Oh, sama. Patutlah pair sama. Okay, last. Tinggal di dalam hutan ataupun macam dia tengok setting debat ni lah, macam dekat kawasan pegunungan ataupun di lautan. Kau bukan suka laut tadi. Kau? Laut. Menarik. Seorang suka laut, seorang suka hutan. Okay. So actually kita dah sampai ke penghujung dah sebenarnya. So before kita wrap up, kita nak concludekan lah apa yang kita sembang tadi kan. Apa conclusion yang korang boleh buat? Based on cerita ni ataupun based on kita punya sembang-sembang tadi. Kalau saya kan, no matter how much kita bergaduh dengan family, dengan kawan semua, janganlah sampai sakitkan hati masing-masing. Betul, setuju. Just relax and rendahkan ego kita. Sebab saya sebagai student kan, sejak saya masuk ni saya rasa ramai juga orang yang ego dia tinggi. Tapi apabila kita cakap dengan dia, kita lebih memahami kenapa dia jadi macam ni. So kita understand, patutlah maybe sebab dia punya childhood berbeza dengan kita. Mungkin latar belakang keluarga background dia. lain-lain. Macam saya pula, kita kena tahu, kita kena build our family sendiri. So kita kena bina hubungan yang rapat apa semua. Bila kita dah bina hubungan rapat, kita mudah untuk kawan. Kita mudah untuk terima seseorang tu apa semua kekurangan, kelebihan dia apa semua. Macam kita sendirilah dalam belajar pun, kita terima kawan kita punya kekurangan, kelebihan apa semua. Kita tahu each other, kita build a harmony in our circle. Macam kau cakap tadi lah, the process tu kan, it takes time sebenarnya. So kalau daripada aku, kalau daripada sudut family, aku setuju dengan korang, which is to be more compassionate with each other. Kita memahami satu sama lain. Sebab kadang-kadang macam aku cakap lah, bila kita membesar dalam satu rumah yang sama, lama-lama kita dah masak lah dengan perangai orang. So kadang-kadang bergaduh pasal pinjam baju tak pulang lah, pinjam kasut tak pulang lah, tu biasa. Tapi macam Izzah cakap tadi, jangan sampai benda tu jadikan kita ni sampai tak bercakap dengan family kita sendiri kan. Okay, so I think that's it untuk episod Sembang Tepi Pentas kita pada hari ini. So I would like to say thank you so much dekat korang sebab sudi luangkan masa korang untuk bersama-sama and sembang dengan kita orang. Thank you. Ada kata-kata tak ada? Okay, thank you everyone for watching. Keep support us. Dia buat outro. Keep support us. Subscribe. Dan jangan lupa like, comment and subscribe. Dengar tu. Siapa yang tak like ataupun subscribe lagi, tekan dulu link kat bawah tu. And stay tune untuk another episode of Sembang Tepi Pentas. Bye.